Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini analisis awani. Awal tahun ini pada Januari ini kita digemparkan dengan satu insiden yang begitu memanggil semua pihak untuk memberi komentar dan sebagainya. Tindakan Jabatan Agama Islam Selangor misalnya menyerbu serta merampas kitab Bible dalam bahasa Melayu di Pejabat Persatuan Bible Malaysia di Damansara baru-baru ini menjadi satu polemik di kalangan semua pihak. Dan pelbagai pihak memberikan pandangan sama ada perkara ini perlu diberi persetujuan, disokong ataupun menentang cara tindakan yang digunakan oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor ini. Bagaimana kita melihat isu-isu agama di negara kita ini? Kerana bukan perkara baru, banyak sekali isu-isu berkaitan dengan agama dijadikan sebagai perdebatan, dijadikan sebagai polemik, malah hingga dibawa ke pihak mahkamah dan sebagainya untuk jatuhkan hukuman. Ini memerlukan satu pendekatan yang berhikmah dan juga berhemah. Kerana kita tahu agama Islam begitu menitik beratkan tentang keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya supaya pihak-pihak yang berkenaan mampu memberikan satu justifikasi yang adil dalam hal berkaitan dengan agama dan tidak mampu untuk memberi penindasan ataupun ketidakadilan kepada pihak yang satu lagi. Jadi itu yang akan saya bincangkan pada malam ini. Saya tidak kesorangan. Yang berbahagia saya bersama Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, Mufti Negeri Perlis dan juga Profesor Adjung Universiti Malaysia Perlis. Mungkin Dr. Juanda, ini banyak kali dah bila saya bawa Dr. Juanda ke studio awal ini juga yang kita akan bincangkan. Tetapi isu ini isu baru dan bahannya berlaku pada minggu lalu dan menjadi perdebatan hinggalah ke hari ini. Ada orang nak berdemo, menghantar memorandum dan sebagainya. Pihak-pihak yang berkenaan memanggil perjumpaan, dialog dan sebagainya pada Dr. Juanda. Kerana isu agama adalah isu yang begitu sensitif, terutamanya di negara kita Malaysia. Tetapi ini mungkin ada kekuatan yang tersendiri sebenarnya yang kita tidak pernah fikirkan bersama-sama, sama ada di kalangan penguasa agama, mereka yang ada kelayakan dalam agama, mereka yang berkepentingan politik dan orang biasa. Jadi bagaimana Dr. Juanda melihat isu-isu agama ini perlu dilihat dalam konteks kacamata ataupun mikroskop yang begitu detail sifatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saudara Nazri, penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut soal kuasa, soal kerajaan, soal agama dan masyarakat, bila kita sebut soal kerajaan, negara, kuasa, ia membabitkan soal bagaimana mengurus manusia. Sebab itu dilema yang sentiasa kita hadapi ialah apakah kita patut memerintah dengan kuasa ataupun kita memerintah secara konsensus yang diterima ramai. Ini dilema bagi semua pihak, govern by power ataupun govern by consensus. Sebab itu bila kita sebut soal urusan agama, yang sepatutnya kita faham ialah ia hanya mentadbir urusan-urusan berkaitan dengan acara agama, berkaitan dengan kepentingan agama dan berkaitan dengan hak umat yang beragama. Sebab itu bila sebut cerita soal Bible yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat Islam yang berada dalam negara kita, saya daripada awal lagi saya konsisten menyatakan bahawa isu ini tidak sepatutnya dibawa ke mahkamah. Sebab bila kita sudah bawa ke mahkamah, kita sudah membawa suatu pertikaian kuasa yang tidak akan ada penghujungnya. Dan sebagaimana yang kita ketahui, apapun tindakan dari sudut kuasa bila membabitkan sensitiviti agama, dia akan membawa kepada suatu lorong yang tidak ada penghujung dia. Dan inilah sebenarnya dilema yang sedang kita hadapi pada hari ini. Saya ingin sebut di sini soal penyebaran Bible di tengah-tengah masyarakat Islam sebagai contoh. Pengalaman negara-negara lain sudah cukup untuk mengajar kita. Sebagaimana kita lihat yang berlaku di Indonesia, yang berlaku di Singapura, even yang berlaku di negara Arab ataupun di negara Eropah sekalipun. Sensitiviti agama, dia tidak ada satu peraturan bagaimana untuk mengurus. Sebab itu kebijaksanaan para pemimpin utama itu cukup penting. Inilah yang kita sebut sebagai govern by consensus.
memerintah, mentadbir rakyat dan orang ramai secara kesepakatan. Tidak semua pihak akan menang dan tidak sepatutnya mana-mana pihak dirugikan. Yang akan kalah. Yang akan kalah. Ya, bukan bererti dia mengalah itu artinya hak dia dirugikan. Menyerahkan segala-galanya. Tidak. Sebab sudah pasti tabiat pada mana-mana agama sekalipun, bila timbul isu sensitiviti agama, golongan yang pandangannya agak ekstrim akan menjadikan itu sebagai medan untuk menjual diri mereka, bagaimana untuk kita membawa nak agenda mereka. menjadi jalan tengah dalam hal ini? Pihak penguasa agama mereka sudah ada SOP-nya. Mereka ada kata pun peraturan yang perlu dikuatkuasakan kerana pertukan mereka sebagai penguat kuasa agama. Dalam masa yang sama, agama sebelah satu lagi ini mereka mempunyai hak yang termaktub dalam perlembagaan begitu. Jadi apabila kita bercerita tentang ini akan membawa kita sebagai kepada satu polemik seperti mana Dr. Juanda katakan, satu lorong yang tiada noktahnya. Apabila kita tidak mempertahankan, mereka akan mengatakan, sebahagian mengatakan mereka ini kelompok liberal. Mereka yang tidak bersama dalam kelompok mainstream ataupun majoriti. Apabila tidak mempertahankan, mereka katakan kita tidak sensitif kerana kita majoriti. Kita tidak mempertahankan akidah dan akidah itu termaktub dalam perlembagaan juga agama Islam sebagai agama rasmi. Bagaimana kita nak mendekatkan jurang kelompok ini? Ya, sebab itu apabila semua pihak menuntut hak mereka, ini akan membawa kepada satu pertikaian yang tidak ada penghujung dia. Tetapi kalau semua pihak melihat bahawa kita hidup dalam sebuah negara, kita berkongsi satu tempat, kejiranan yang sama, masyarakat yang sama, pasar yang sama, ya, barangkali arah rumah ibadat yang berbeza. Ya, saya yakin dan percaya semua penganut agama yang hidup secara harmoni dalam negara kita ingin melihat masuk waktu solat dia dengar azan walaupun mungkin dia bukan Islam. Ya, ataupun hari Ahad, ya, orang Islam pun ingin nak tengok orang Kristian pergi ke gereja mereka. Ini suatu benda natural yang sudah wujud dalam negara kita. Sebab itu saya sebut tadi, sepatutnya isu sensitiviti agama ini diselesaikan secara konsensus. Ya, para pemimpin-pemimpin agama itu sendiri sepatutnya duduk semeja, berbincang. Tidak perlu untuk kita menunggu ada pihak lain buat inisiatif, memanggil pihak-pihak yang sebenarnya tidak bertelagah pun untuk duduk semeja. Kenapa tidak ambil inisiatif? Kadang-kadang kita sebut masalah sensitivity ini, just pick a phone. Handphone tu ada di tangan. Apa salah telefon? Bertanya khabar. Apa sebenarnya yang berlaku? Apakah kita sama-sama untuk menuju kepada kehancuran dan kegawatan atas keadaan yang ada? Apakah sama-sama kita nak menggalakkan golongan ekstremis daripada dua-dua pihak itu untuk saling ambil tempat dan provokasi? Ya, sebab sebagaimana saudara Nazri tadi sebut, sesiapa yang diam dia akan dianggap liberal. Ya, sesiapa yang bertindak agresif dia akan dianggap sebagai pejuang. Tetapi pada penghujungnya, siapakah yang akan memenangi isu ini? Okey, itu yang akan kita bincangkan kerana apabila kita melihat institusi agama perlu menjaga dari sudut amanah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka untuk memelihara keadilan, melihat suatu perkara dari sudut keutamaannya, sederhana melawan kepada fanatik dan ekstrim. Kita melihat dari sudut orang kata pun amanah, lawannya khianat. Jadi bagaimana ia dapat orang kata pun diterjemahkan dalam sudut praktikal? Mungkin dari sudut undang-undang, polisi sudah cantik, tetapi dari sudut pelaksanaan dan juga tindakan. Jadi kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Bercerita dalam analisis awal ini pada malam ini menangani isu agama secara berhemah dan juga berhikmah, Dr. Juanda meletakkan keutamaan dalam hal-hal agama. Kadang-kadang kita melihat isu adalah suatu yang paling orang kata pun di atas berkenaan dengan akidah, mempertahankan agama Islam, mempertahankan hak mereka sebagai warga negara yang boleh menganut apa saja agama dan itu termaktub dalam perlembagaan. Tetapi sebagai penguasa agama dan mereka yang berada dalam kataupun golongan penguasa ini, mereka mempunyai satu kataupun dasar tindakan yang perlu diberi keutamaan. Kadang-kadang kita melihat isu berkenaan dengan kemiskinan masih berleluasa. Di manakah kataupun baitul-malnya, di manakah agihan zakat? Kerana kita berjaya mengutip zakat berjuta-juta ringgit setahun.
Tapi orang ramai, umat Islam mempersoalkan di mana pengagihannya. Kita saban hari melihat isu kemiskinan terpampang di media. Baru-baru ini kita lihat anak kecil membawa kantong shilling untuk membayar yuran sekolah RM64. Jadi barulah penguasa agama mengambil tindakan dan sebagainya. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Tetapi keutamaan itu, memilih keutamaan itu. Dia, bila kita sebut agama, apa tujuan agama itu datang? Ya. Sudah pasti tujuan asasi bagi agama ialah mendidik manusia, membentuk manusia. Ya. Dan barangkali saya lihat sudut ini yang selalu kita tak lihat. Kita hanya lihat dari sudut penguatkuasaan ataupun quote and quote kita boleh sebut menunjukkan kuasa. Ya. Tanpa menafikan penguatkuasa ada hak dari sudut undang-undang yang mesti dikuatkuasakan agar manusia menjaga keharmonian yang sedia ada. Tetapi pada masa yang sama kita kena mengetahui tujuan agama itu sendiri sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya, tujuan agama mendidik manusia, menguruskan kehidupan manusia ataupun dalam bahasa klasik dia dipanggil sebagai dakwah. Ya, dan bila kita sebut dakwah, ya, dakwah mesti dilihat bukan dalam kerangka hanya mengislamkan orang masuk dalam Islam. Ini masalah. Itu isunya. Itu isu dia sebenarnya. Ya, dakwah mesti dilihat dari sudut islah, pembaikan dan tarbiyah pendidikan. Dan bila kita sebut tarbiyah dan islah ini tadi, ya, dia bukan mesti sekolah, dia bukan mesti ceramah, dia mesti dalam pelbagai bentuk. Betul. Mengajak kepada kebaikan. Saudara Nazri sebut tentang soal ada orang miskin. Saya tidak mahu menyalahkan mana-mana pihak dan saya tidak suka kepada retorik terlepas pandang. Tetapi saya suka untuk sebut bahawa kita masih gagal mendidik umat ini dari sudut bagaimana jiran itu sendiri mesti mengambil tahu urusan jiran dia. Saya rasa agak pelik kalaulah jiran sebelah itu tak tahu bahawa ada anak orang miskin sebelah rumah dia yang nak bersekolah pun tak ada duit. Terpaksa minta duit daripada nenek dia. Nenek dia pula cuma ada shilling-shilling yang dihitung dan tidak mencukupi. Ya. Dan barangkali juga pada masa yang sama, ya, Saudara Nazri sebut soal Baitul Mal dan sebagainya, ya, pusat zakat dan sebagainya. Barangkali daripada kita sebut soal, ya, kewajipan untuk membayar zakat dengan segala dia punya iklan tepi jalan yang macam-macam besar, cara moden dengan segala galakan begitu begini. Ya, saya sebut kepada beberapa badan zakat, ya, tetapi nampaknya idea ini tidak popular. Saya mengesyorkan kepada badan-badan zakat sebagai contoh. Kita proaktif dari sudut menjelaskan apa tujuan zakat itu. Ya, bagaimana kita nak terjemahkan? Apalah salahnya kita letak satu banner yang besar tepi jalan, ya, apakah ada fakir miskin di kawasan anda? Sila hubungi pejabat zakat pada nombor-nombor sekian. 24 jam. 24 jam. Ya. Dan di setiap kejiranan itu sendiri sepatutnya dibuat suatu apa yang kita sebut bancian. Data. Siapakah miskin di situ yang sepatutnya ditolong. Ini secara tidak langsung akan membantu memperkukuhkan negara kita. Dan kalau dalam konteks orang Islam sendiri, ia akan memperkemaskan lagi semangat ukhuwah, kasih sayang, mahabbah dan sebagainya. Ya. Belum kita sebut dari sudut dakwah Islam itu juga bukan hanya membantu orang Islam. Dakwah Islam itu membantu siapa saja termasuk golongan bukan Islam. Ya, tapi memang kita sentiasa kecewa, ya, apabila muncul di TV, muncul di media massa, masih ada lagi yang tertinggal. Ya, kita nak salahkan pihak pegawai zakat, barangkali dia tidak sampai ke situ. Ya, kita nak salahkan masyarakat, barangkali sifat masyarakat kita terlalu individualistik dan sebagainya, mementingkan diri sendiri dan tidak mahu ambil tahu soal orang lain. Sebab itu bila kita sebut agensi agama, ya, pihak pentadbir agama, mereka bukan hanya penguatkuasa agama. Mereka adalah golongan yang mendidik masyarakat, mengajar masyarakat tentang nilai agama dan membaiki keadaan masyarakat itu dengan penawaran-penawaran pemikiran agama itu konotasi sendiri. Sederhana, wasatiyah, betul ataupun ideal dan cantik dari sudut ataupun apa yang dimahukan oleh Islam. Tetapi apabila dari sudut pelaksanaan, kadang-kadang ia melangkaui sifat kesederhanaan ataupun wasatiyah itu. Menimbulkan elemen fanatik ataupun ekstrim itu sebagai satu yang bertentangan dengan sifat wasatiyah itu. Jadi bagaimana ia dapat ataupun diseimbangkan dalam hal kita menangani isu-isu agama? Apabila kita bercerita tentang agama,
timbul isu jihad, timbul isu ini hak kami yang tak pernah kami mencuri daripada orang lain dan sebagainya. Tentang tentang isu tentang syariat dan juga mazhab misalnya, Dr. Juanda. Kita kadang-kadang berlaga tentang mazhab, tetapi kita tidak melihat syariat yang lebih tinggi daripada segala mazhab yang kita anuti. Ya, kita sudah sampai kepada satu marhalah, satu peringkat kehidupan masyarakat yang ingin melihat Islam yang hidup, bukan Islam retorik. Praktikal. Islam yang disokong, bukan Islam yang dirasa asing daripada kehidupan dan kefahaman kehidupan dia. Sebab itu suka saya sebut kepada umat Islam dan kepada mereka yang terbabit dalam urusan agama, baik mereka pendakwah, baik mereka pegawai masjid, baik mereka pegawai agama, baik mereka peringkat mengeluarkan fatwa dan sebagainya, letakkan diri anda pada kedudukan yang disebut oleh sebahagian pendakwah yang terdahulu, nahnu du'at wala qudah. Kita pendakwah, kita bukan penghukum. Sebab sifat Islam itu sendiri bukan nak menghukum manusia. Sifat Islam itu sendiri ajak manusia ke arah yang baik, menjauhi perkara yang buruk. Dan apabila manusia itu sudah dijelaskan tentang perkara yang benar dan perkara yang buruk, tetapi nafsu dia masih lagi untuk melawan kebenaran berkenaan, solusi terakhir baru dihukum. Tetapi barangkali manusia merasakan bahawa tidak gelema kalau tidak hukum orang lain. Tak gelema, tak popular kalau dia tidak bersifat mengambil alih sedikit kuasa Tuhan, autoriti dia, mengkafirkan orang ke, membidaahkan orang ke, mengeluarkan orang daripada mazhab ke, menerakakan orang ke, seolah-olah dia ada senarai ahli neraka pada tangan dia. Dan ini sebenarnya pengabaian yang paling besar terhadap kehendak syariah itu sendiri. Sebab sifat syariat itu membawa kemaslahatan kepada semua orang, membawa kebaikan kepada semua orang. Tetapi kalau sifat dia menerakakan orang, menyesatkan orang lain, menghukum orang lain, kemudian melihat bahawa mereka yang bukan Islam itu sebagai sasaran yang tidak baik untuk mereka atas nama jihad dan sebagainya. Sedangkan di mana kita letakkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk bawa rahmat untuk semesta alam. Okey, Prof, kita perlu lihat yang kedua. Kita akan bincang apakah kesan kepada masyarakat, umat jika kita tidak berhati-hati tentang hal ini. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Bercerita tentang hal ataupun isu berkaitan agama perlu diberi ataupun cara yang paling berhikmah dan juga berhemah. Mungkin kita tidak melihat dari sudut impaknya, Dr. Juanda. Kita melihat keputusan segera, apa yang kami dapat dan apa yang kamu tak dapat. Jadi mereka perlu ataupun sampai matilah mempertahankan hak-hak itu. Tetapi impaknya ataupun kesan sama ada positif ataupun negatif itu kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun sengaja kita tutup supaya kita dapat menghalalkan tindakan-tindakan yang mungkin boleh mengatakan memanaskan jiwa, merangsangkan orang marah dan sebagainya. Sebagaimana saya sebut pada permulaan tadi, bila sebut isu agama, dia akan jadi terlalu emosi untuk semua orang. Emosi ini kesan daripada sensitiviti yang ada semua pada agama, saya bukan agama Islam. Semua agama, semua pengikut. Sebab itu kepimpinan agama itu sendiri, mereka yang jadi penasihat, mereka yang jadi pembuat polisi dan sebagainya, mesti memikirkan kerangka negara kita adalah negara yang sifatnya masyarakat majmuk. Dalam erti kata lain, kita terpaksa mahu ataupun tidak mahu menerima kehadiran agama lain yang ada dalam negara kita. Tetapi pada masa yang sama, kita minta penganut agama selain Islam memahami bahawa mereka berada pada kedudukan yang minoriti. Tetapi minoriti mereka diberi hak dalam perlembagaan. Perkara 11 cukup jelas dalam perlembagaan negara kita. Memberi hak kebebasan beragama, dan perkara ini pun selari dengan kehendak agama Islam itu sendiri. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam soal beragama, dan mereka diberi kebebasan sepenuhnya untuk melaksanakan kehendak agama mereka. Tetapi kebebasan yang disebut oleh perlembagaan dan kebebasan yang disebut oleh Islam itu sendiri bukanlah suatu lesen untuk provokasi pihak lain.
Betul. Ya, sebagai contoh melaksanakan ibadat agama lain berdekatan dengan masjid. Ya, saya fikir hatta orang yang paling toleran daripada jemaah masjid itu pun akan sebut, ya, ini mengganggu hak kami. Provokasi kepada pihak yang lain. Sebab itulah bila kita sebut soal kehidupan harmoni di antara umat beragama itu sendiri, ya, keutamaan untuk para pemimpin agama ialah untuk memastikan sifat penerimaan di antara satu sama lain itu mesti wujud. Ya, kita kena ingat perbalahan sepanjang sejarah, perbalahan antara agama itu tidak ada siapa yang untung. Tak ada untung. Bukan hanya perbalahan di antara agama, perbalahan mazhab-mazhab dalam agama itu sendiri. Sejarah di Eropah menunjukkan di antara Protestan dan Katolik beratus-ratus tahun, ya, sehingga sanggup membunuh, membakar, menghapuskan, ya, pihak-pihak yang bertentangan mazhab dengan mereka. Itu dalam kerangka satu agama. Ya. Sebab itu saya ingin sebut dan peringatkan semua, ya, ketua-ketua agama yang ada dalam negara kita. Jangan biarkan keadaan yang panas ini berterusan. Sila duduk sama-sama. Ya, sila kembalikan keharmonian yang sudah wujud sebelum ini, sebelum pihak yang nak provokasi ini ambil kesempatan untuk menjadi hero, untuk menjadi popular, barangkali atas nama jihad, barangkali atas nama menegakkan hak agama mereka, ya, barangkali atas apa nama sekalipun untuk melakukan anarkis dan huru-hara, ya, kita kena duduk, kita kena bincang, ya. Barangkali kita perlu back to square one, balik kepada asal usul negara kita sewaktu merdeka dahulu, balik kepada kesepakatan kita pada peringkat awal. Sebab keadaan huru-hara seperti ini, ya, tidak ada siapa yang untung. Dan saya ingat sebagai contoh apa yang berlaku, ya, pada pihak dalam negeri Selangor. Ya. Sepatutnya titah Tuanku Sultan sebelum ini adalah amaran terakhir ataupun peringatan terakhir ataupun nasihat diraja terakhir yang perlu dihormati oleh semua pihak. Ya. Dalam erti kata lain, jangan provok mana-mana pihak. Ya. Dan bila ada suatu perkara yang membabitkan salah faham, clarify dengan segera. Ya. Perjelaskan dengan segera. Duduklah dengan segera. Ya, sebab kita tidak mahu sensitiviti yang wujud di antara kedua-dua pihak ini diambil kesempatan oleh pihak yang tidak mahu melihat negara kita kekal aman sentosa. Masa tidak mengizinkan untuk kita berbicara panjang. Banyak lagi perkara yang saya nak sentuh seperti isu politik dan juga agama, isu belum lagi kita melihat dari sudut kata pun isu-isu berkaitan dengan institusi-institusi yang berkaitan yang mungkin boleh menjadi satu loncatan ataupun platform untuk menggebeling idea-idea segar, idea-idea ataupun kesaksamaan ini berada dalam tempatnya. Terima kasih kepada yang berbahagia Sahibul Samaha Datuk Mursyid Diraja Dr. Johan Dajaya, Mufti Negeri Perlis dan juga Profesor Adjung Universiti Malaysia Perlis. Dan jika ada sebarang pandangan anda tentang isu yang kami bincangkan pada malam ini, boleh hantarkan ke platform yang kami sediakan melalui Twitter kami, Facebook kami, dan jangan lupa melayari esrawani.com. Di situ kami letakkan berita terkini dalam dan juga luar negara. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.